عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، Fadil Ustaz Urusi, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertamanya saya ucapkan terima kasih atas kesungguhan pihak masjid ini yang minta supaya saya kuliah di sini setiap bulan, tapi takut tak ada. Tapi saya susah nak elak masjid ini sebab saya sembahyang di sini. Jadi akan jumpa Haji Osman, nanti Haji Osman akan tanya, pengurusi akan tanya. Jadi saya cubalah untuk memenuhi ruang yang ada, dan insyaAllah jika sempat lagi, bila-bila nanti kita akan buat masa tu saya nak bagi komitmen, saya akan maklumkan kemudian insyaAllah. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin bincangkan sedikit buku ini. Jadi tujuan saya bukan saya untuk orang di masjid ini, tuan yang hadir, juga kepada mereka yang ada di negeri Perlis keseluruhannya yang melihat siaran kita ini dan di Malaysia juga, jika mereka mahu mengambil manfaat. Ini adalah buku terbitan Jabatan Mufti Negeri Perlis, Garis Panduan Pengurusan Jenazah Umat Islam Negeri Perlis. Bukan maksud umat Islam itu hanya untuk Negeri Perlis, tapi untuk, oleh kerana diterbitkan di Perlis, jadi untuk dijadikan sebagai panduan di dalam negeri. Buku ini saya minta jabatan saya bawa, di luar ada kaunter yang boleh ambil daripada mereka secara percuma, supaya tuan ada rujukan. Kerana buku ini membicarakan daripada sebelum beberapa saat atau beberapa ketika seseorang itu meninggal, sehinggalah dia meninggal, bagaimana diuruskan, sehinggalah apabila dia telah dikebumikan, apakah yang boleh dilakukan oleh keluarga. Jadi jika tuan-tuan mengambil buku ini, tuan akan dapat melihat panduan yang agak menyeluruh. Cumanya sesiapa yang ingin membaca saja ambil, yang ingin simpan jangan ambil. Kalau tidak, habis bahan kita, tak baca. Siapa yang, dan jangan diedarkan kepada orang, tak payah ambil dulu, edarkan. Kita hanya bagi pada siapa yang nak saja. Kalau kita pergi edar macam tu, nanti orang yang mana tak berminat pun dia akan ambil keluar. Sebab tu saya kata jangan edar, tapi siapa yang nak ambil. Edar ni kita pergi bagi seorang-seorang. Okey, saya nak sebut sikit tentang buku ni, dan kemudian apa yang sempat daripada perbahasan. Saudara-saudari sekalian, semua kita tahu kematian adalah merupakan sesuatu yang pasti. Samsing macam mana satu orang itu, jahat macam mana satu orang itu, keras kepala, zalim dan seumpamanya seseorang itu, di dalam dirinya dia tetap percaya bahawasanya dia akan mati. Kerana kita tak temui dan dia juga tidak temui, sesiapa pun yang kita jumpa di dunia ini sampai dah 1000 tahun dah umur dia, tak mati-mati. Tak ada. Berapa banyak orang yang zalim, tawam, jahat, mereka telah mati. Walaupun pada masa kemuncak kekuasaan mereka itu,
Mereka begitu angkuh dan sombong, bagaikan mereka tidak mati. Tetapi di dalam diri mereka tetap mereka tahu mereka akan mati. Sebab itu, orang-orang yang zalim juga memakai ataupun melindungi diri mereka dengan berbagai perlindungan. Bodyguard mereka, keselamatan mereka. Karena mereka tahu mereka boleh mati dan memang akan mati. Itu satu. Perkara yang berikutnya yang perlu kita tahu, kematian adalah episod yang paling penting dalam hidup kita. Bahkan ia mungkin lebih penting daripada episod kelahiran. Masa kita lahir, ramai akan menyambut dan menunggu kita dengan senyuman. Dan menunggu kita dengan harapan. Tetapi kelahiran itu akan berakhir dengan kematian. Peristiwa kita lahir dicatatkan dan kita akan tahu dan orang memperkatakan. Peristiwa kematian juga lebih penting daripada itu. Mungkin kita tidak lagi sempat mendengar apa yang orang kata di atas muka bumi tentang kita. Tapi kematian mengubah banyak hal. Daripada ada kepada tiada. Semalam dia tersenyum dengan kita, hari ini dia sudah tiada. Semalam kita bergurau senda dengannya, hari ini dia sudah tidak ada. Semalam mungkin kita marah ataupun kita tidak suka dengannya, hari ini dia pergi untuk selama-lamanya. Dan apabila dia pergi, tamatlah kehidupan seseorang di atas muka bumi. Bermulalah episod yang paling penting. Jika di dunia kemungkinan orang mempertikaikan tindakannya, orang marah dengan kesalahan, ada yang masuk penjara, ataupun ada yang dibuang oleh masyarakat, ataupun dimarahi oleh masyarakat, ataupun dibuat sebarang kesalahan yang dia tahu dia salah. Dia mempunyai detik dan saat untuk dia bertaubat lalu mengubah diri. Tapi apabila kematian menjemputnya, kesemuanya itu tidak ada. Walaupun dia berusaha apa, jika dia merintih dengan segala rintihan, kematian menamatkan segala zaman ujian, zaman dosa dan pahala. Itu yang kedua. Besarnya kematian ini. Pentingnya kematian ini dicipta oleh Allah sebagai salah satu daripada episod hidup kita. Karena dengan percaya kepada kematian, berapa banyak perbuatan kita tak buat. Berapa banyak keinginan yang terpaksa kita halang. Dan beberapa banyak kesakitan yang kita sabar. Kerana kita tahu ada lagi satu kehidupan yang sebenar selepas kematian. Banyak hal-hal yang zalim. Contoh tengok Syria jatuh. Bashar al-Assad 50 tahun lebih dia dan bapaknya Hafid al-Assad memerintah. Zalim. Sebahagian itu keluar daripada penjara 40 tahun lamanya. Tak tahu kenapa dia dipenjarakan. Hanya barangkali kerana dia berbual dengan kawannya dan temannya, mengkritik rejim dengan satu kritikan sinis, dia masuk tak keluar. Disiap kulitnya, dirogok wanita-wanita yang masuk, sehingga 3-4 orang anak lahir di penjara kerana dirogok. Kadang-kadang sebahagian bukan kerana kesalahannya,
Tapi mungkin kerana ayah ataupun abang ataupun adiknya mengkritik kerajaan, ditangkap satu keluarga, dirogol, dibunuh dengan zalim 50 tahun lamanya. Berapa ramai yang mati? Jika dunia itu hanyalah di sini penamanya, kehidupan itu maha tidak adil. Tetapi oleh kerana adanya kematian yang akan disambung dengan kehidupan yang sebenar, yang maha adil, Al-Hakamul Adil, Tuhan yang maha bijaksana, maha menghukum dan maha adil, akan menentukan segala yang dilakukan. Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malul zalimun, innama yuakhiruhum liyaumin